lagi lah. Tapi dia Wah, memang ni hebat ni. berminat. Dia berminat, satu hari nanti dia kata dia nak datang kat Malaysia nak tengok MSB ni. Oh, okey. So maksudnya ini memang sangat-sangat menarik untuk kita share kejap lagi. Okey. So sekarang saya dah cuba live kan. Kejap nanti cuba tengok dekat page MSB for all tu, boleh share link tu kat kawan-kawan lah. Kalau share Jadi kat saya Facebook kan boleh share kat pergi kawan-kawan. dekat apa MSB for all. Tak payah. Tak payah. Stay je. Maksudnya gunakan telefon anak ke, telefon husband ke. Ambil apa nama tu, link tu boleh share kat kawan-kawan lah. Okay, so sekarang kita dah live sebenarnya. Sekejap saya nak. Okay, kita dah live. Sekejap saya nak tengok sekejap dekat MSP ni dah ada orang belum. So insyaAllah kejap lagi dalam 2-3 minit lagi, seminit 2 lah kita akan mulakan lah. Okay, saya tengok. Okay. So dah ada seorang. Valerie dah ada. Siapa lagi ada? Okey, semua. Waalaikumsalam Norma. Okey. So kepada semua yang tengah join kita punya live, minta tolonglah like dengan share ramai-ramai ataupun kita tag dekat kita punya komen supaya kawan-kawan kita boleh tengoklah kita punya live session malam ni. Live session malam ni insya-Allah sangat-sangat menarik. Sebabnya kenapa tadi sambil-sambil saya berborak dengan tuan punya badan yang kita sesi malam ni, dia ada benda yang menarik lah untuk dia share malam ni. Sebabnya kenapa dia pernah ataupun dia pernah bawa ataupun pergi cuba memasarkan dengan modal sendiri, cuba memasarkan produk-produk vegan ni ke luar negara. So kalau nak tahu macam mana dia buat, kejap lagi kita dengar daripada tuan punya badan tu sendirilah. Okey. So sekarang ni bawa ada 7 orang. Minta tolong ramai-ramai kita share lah kita punya live session ni. Okey. So sambil-sambil tu mari kita berkenalan lah dengan kita punya panelis. Okey. Pada malam ni iaitu Puan Kunji Mariam dengan Tuan Abu Bakar lah. So pasangan suami isteri yang sudah menceburi bidang MXB ni dalam lebih kurang nak masuk tahun depan, kira dekat 6 tahun lah. Okey, mereka dah menceburi MXB ni. So mari kita jemputlah Puan Mariam dengan Puan Abu untuk perkenalkan diri seorang-seorang. Okey. So ladies first ke lelaki dulu? Okey, minta. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nama saya Abu Bakar bin Muhammad. Saya berasal daripada Keluang dan saya antara sendiri banyak. Salah satu perniagaan saya tolong isteri saya ialah weekend MSB. MSB adalah satu bisnes yang sangat saya suka dan saya sokong dia sepenuhnya dalam bisnes MSB. Dan banyak cabaran dalam bisnes MSB. Tapi kalau dia buat betul-betul dengan bisnes ini, dia agak berjaya dalam bisnes ini. InsyaAllah. Dan saya pada masa sekarang, saya penuh masa. Saya tolong dia bisnes MSB. Dan kalau dia nak pergi long distance ke apa ke, saya jadi mandu kereta dia, bawa dia jauh daripada sini.
Itulah, saya serahkan pada isteri saya untuk sambung bisnes ini. Okay. So Puan Kunji, sila perkenalkan diri lah. Assalamualaikum. Kenalkan saya Mariam, Puan Mariam daripada Keluang. Saya memang berasal daripada JB, saya pindah ke Keluang. Sekarang dah lebih kurang 15 tahun di Keluang lah. Saya sebenarnya bukanlah pandai sangat dalam bisnes MLM ni. Tapi tak tahulah terjebak dengan bisnes ni dengan kawan-kawan yang orang kata benda ni boleh jadikan jutawan, so saya terjebak macam tu lah. Okay, so maksudnya sekarang ni dengar tadi macam Cik Abang, Tuan Abu kita pun memang sekarang dah sepenuh masa lah. Okay, Puan Kunji pun memang sekarang sepenuh masa, betul? Memang sebelum pandemik ni memang ada kerja sendiri ke atau macam mana? Memang kita sepenuh masa dekat MSB daripada awal. Kira macam husband saya pun dia tolong saya bila saya nak pergi jauh, dia akan tak pergi kedai lah, dia kedai gunting rambut. Lepas gunting dia buat kedai gunting rambut, jadi dia tak pergilah. Bila saya nak keluar dia ikut saya. Macam tu. Begitu keluar ni memang saya yang buat lah. Hebat. Husband dia sokong daripada awal. Ada orang nak buat MLM kadang-kadang mungkin 3-4 tahun baru nak dapat restu husband dia. Yang ini husband daripada awal sampai sekarang alhamdulillah dia sokong A to Z. Kalau tengok macam mak kaya kita, baba pun dia pun mengambil masa untuk percaya benda ni. So ni bagus. Husband daripada awal-awal lagi dah sokong. InsyaAllah mudah berjaya. So 2021 ni apa dia? Ada cerita tu? Ada peristiwa berlaku sebab tu dia sokong sangat. Okey, kenapa tu? Cuba cerita. Tu yang kita nak dengar tu. Itulah sebenarnya awalnya saya sebenarnya seorang ada kedai konvensional lah. Saya buka kedai macam produk-produk kesihatan, macam di Humaira, Pamoga tu kan, macam tu saya bukalah kedai. Saya akan jual produk tu. Saya jual dalam 3 tahun lah saya buka kedai. Masa tu ada kawan terjebakkan saya, dia kata saya pernah beli MLM, saya pernah terjebak tu sebab ada orang tu datang kat kedai saya, dia kenalkan saya dengan satu produk pakai baju lah, baju macam kecantikan. Jadi bila saya pakai baju tu, dia dah beli dengan dia kata duit benda ni boleh buat duit tau. Saya cakap ya ke, boleh buat duit macam mana? Saya cakap. Jadi dia kata kalau you buat macam ni you boleh dapat duit. Jadi saya ingat just tengoklah macam mana kan. Jadi dekat situ dia ajak saya pergi meeting. Dia ajak saya nak tahulah apa benda yang MLM tu. Jadi dengan dia saya belajar banyaklah apa itu MLM. Jadi MLM tu dia kat situ banyak yang jadi jutawan. Orang yang district kelak jadi jutawan, kerani biasa jadi jutawan. So saya cakap kenapa diorang jadi jutawan? Diorang tak kaya pun, tapi macam mana jadi jutawan? Waktu tu yang saya belajar ilmu-ilmu orang yang berjaya jadi jutawan. Itu yang saya simpan satu hasrat lah. Senangnya kisahnya orang tak payah dilahirkan jutawan boleh jadi jutawan. Itu saya terjebak awalnya MLM tu lah. So, boleh saya tahu siapa gerangan tuan yang orang yang bertuah yang membawa puan ke MXB ni? Boleh sebut siapa orang yang memberi ruang dan peluang untuk join MXB ni? So macam saya cakap tadi, bila saya join MLM yang lama tu kan, dekat situ nak jadi jutawan. So satu hari pada hujung bulan 12, masa tu suami saya pergi umrah dengan adik-beradik dia, jadi saya minta dia doakan saya di sana. Jadi dia pun pergi sana, dia doakan untuk saya untuk jadi jutawan. Saya cakap, abang doakan saya jadi jutawan, saya nak jadi jutawan ni, saya cakap. Jadi bila dia doakan saya jadi jutawan, saya yang tengah buat bisnes yang lama tu tak boleh keluar rumah pula, tak boleh bisnes. 5 hari dia doa, 5 hari saya duduk rumah tanpa keluar rumah. Jadi dekat hari yang ke-6 tu barulah ada satu rangkaian saya juga yang buat bisnes lama, dia telefon saya. Dia kata, Yam, aku nak, ada orang nak barang yang kita jual tu lah, nak tak datang, dia kata. Saya cakap, bagus ni, kat mana? Dia kata kat hotel, nama satu hotel lah. Jadi kat situ yang saya pergi hotel tu,
Kesannya bukan dia nak barang yang saya jual, dia nak terjebakkan saya dengan bisnes token ni. Okey. Macam itu starting dia. Jadi kat situlah permulaan saya masuk bilik meeting. Saya tengok orang kata, kenapa apa ni boleh dapat duit. Dia kata orang pegang token aja, besok orang nak token tu. Kita cerita pasal token je, besok orang tu kata, bolehlah token. Kita tak benda pasal tipu, sharing macam ni kan. Tapi itulah agaknya berkat doa suami saya dekat situ, saya terjebakkan dengan bisnes token ni lah. Alhamdulillah. So memang berkat seorang suami yang tolong tak putus-putus 5 hari berturut-turut berdoa dekat sana tu, dia jadikan asbab jadikan cerita 5 hari tak bergerak daripada untuk bisnes yang lama. Terus ada orang jemput pergi perkenalkan MSB ni. Menarik cerita dia. Kalau kita tengok lain orang lain cara kita kena approach untuk buat MXB ni. Ada orang macam biasalah, kalau Encik Azlan selalu cakap, biasanya kalau MLM ni dijemput biasa, jom kita pergi kenduri makan ke, aku nak belanja makan, tu perkara biasa. Tapi Pengunjung Mariam dia berbeza. Dia ditarik dengan cara orang cakap nak beli barang dia yang lama. Teknik dia menarik. Okay, so macam mana pula husband terus bersetuju bila masa dia pertama kali Puan cerita pasal MXB ni dekat husband? Itulah, jadi malam yang saya kena ditipu tu, saya memang marah sangat lah. Sebenarnya saya dah kena tipu, saya nak balik. Saya cakap ini tak boleh jadi. Saya cakap dengan kawan upline saya yang bawa saya tu lah, ini tak boleh jadi ni, saya nak balik ni. Saya cakap lepas tu saya dah simpan barang-barang yang saya, sebab saya ada orang kata nak barang, jadi saya pun dah keluar barang, saya simpan dalam kereta balik. Tapi dia pusing, kenapa orang-orang saya dalam bisnes lama semua diajak datang pula dengan meeting ni. Aduh, dia tak boleh tahan ni. Ini memang tak patut, saya cakap. Saya tak apa, biar saya dengar meeting ni, nanti saya boleh kelentong apa benda dia orang nak cerita. Jadi kat situ yang permulaan saya dengar MSB, and then yang saya tak boleh tahan ya, saya dalam keadaan yang marah tu, akhirnya saya tewas dengan marketing plan yang ditawarkan di MSB tu. Sungguh luar biasa, sebab masa bisnes lama saya kena maintain kan. Saya income saya boleh dapat 5-6 ribu, tapi dengan syarat saya maintain 1,000 lebih, 2,000 satu bulan. Jadi bila kat sini kenapa tak ada maintain ni? Alamak, ada pula bisnes yang tak ada maintain ni cakap. Lepas tu saya tengok dia masa tu dulu, masa awal-awal dia buat smart saver 7 account. Jadi dekat situ dia cerita masuk sini dapat duit, masuk sini dapat duit. Cakap, ya apa benda ni, duit ni macam jam ni masuk. Ya Allah, ni tak boleh tahan ni, saya cakap. Lepas tu tak ada maintain tu, 7 account tak ada maintain, masuk duit macam jam. Ni tak boleh tahan, saya cakap. Jadi kat situ malam tu saya nak balik, dah habis misi saya tak nak balik. Saya tengok kenapa tak ada orang cerita dengan saya nak closing kat saya langsung, semua dah balik. Tapi saya yang duduk kat hotel tu macam risau pasal kenapa tak ada orang closing saya ni sebenarnya. Dia balik, semua balik. Malam tu yang saya terus balik rumah, besok pagi saya sepanjang malam tak boleh tidur. Besok pagi saya telefon dengan orang yang bawa saya, semalam ini bawa saya apa benda tu betul ke boleh dapat income macam tu tanpa maintain? Tu baru dia buka cerita. Saya memang tak suka token. Saya tak suka produk tu. Saya tak tahu produk tu bagus. Saya nak marketing plan tu, saya nak kaya macam mana dia cakap tu. Kan? Dapat ribu-ribu ke dalam 20,000, 30,000, senangnya dia cakap. Macam itulah terjebaknya dengan token ni. Okey, macam itu cara Pengunjung Mariam kita berkenalan dengan MXB ni. Menarik. Orang lain datang dengan dah kena tipu dan jadi marah-marah, tapi cuba duduk setia kejap dengan cara dia nak lawan balik lah. Mungkin nak kutip maklumat supaya boleh lawan balik orang tu, tapi dia tertarik, terjatuh hati dengan marketing plan. So memang betul, MXB ni memang sangat-sangat menariknya. Kenapa? Anda tak perlu maintain apa-apa, maksudnya tak perlu kena setiap bulan wajib kena ada 5,000, kita kena beli pembelian 5,000 ke 2,000 ke 1,000, RM10 pun tak perlu. Ikut kita. Ikut kemampuan kita. Lagi-lagi di waktu pandemik ni, kita punya poket pun kadang-kadang kejap ada, kejap tebal, kejap nipis. Okey, mungkin nak buat bisnes pun mungkin fikir banyak kali. Tapi jangan risau, sebab MSB
kadang-kadang anda hanya perlu bermodalkan mulut saja pun insya-Allah anda dah boleh start dengan MSc. Betul tak Puan Gunji? Betul kan? Betul. Betul. Sebab mungkin kenapa boleh cakap macam ni, sebabnya kenapa mungkin kita dia yakin dengan marketing plan macam tadi Puan Gunji cakap, dia dah tertarik dengan marketing plan tu. So dia boleh cari kawan-kawan dia bersama-sama terubat, mungkin orang tu ada duit. So dia orang boleh terus beli produk. So nanti dari situ kita dah boleh buat buka account dengan cara yang paling mudah. Buat macam itu pun tak ada masalah. Okay? So dekat sini saya nak tanyalah Puan Gunji, sebab dah pernah buat program berbisnes sendiri, husband pun ada buat bisnes sendiri. Daripada segi pengalaman lah buat bisnes MLM ataupun MXB ataupun bisnes sebelum ni, apa rasa macam perit, macam yang membezakan lah bila buat MXB ni, walaupun kadang-kadang ada susah, dia ada challenge dia, tapi still lagi sayang nak lepaskan MXB ni. Sebab kadang-kadang ada orang dah cuba macam-macam company, dia rasa company tak boleh bagilah, company ni okey, company ni tak okey. Apa yang menyebabkan apa jenis pengalaman pahit masa buat MSB, dengan kenapa benda tu yang menjadi pembangkit untuk teruskan buat MSB ni? Itulah macam saya cakap tadi, MSB ni saya tahu first sekali tak payah maintain lah. Itu yang memang saya tak pernah nampak ada satu syarikat, sebab sebelum ni dia momokkan kalau syarikat tu tak maintain, dia memang tak boleh tahan lama. Dia akan mati cepat lah macam tu. Tapi saya masa terjebak dengan MSP, dia kata tak salah saya dah 8 tahun. Saya cakap 8 tahun dia boleh bertahan, maknanya adalah benda yang tak maintain pun boleh hidup lama macam tu. Jadi dekat situ saya tertarik marketing plan. Masa tu Smart 7 dan modalnya 4,000 lebih. So saya bila suka benda tu, saya tahu orang lain pun akan suka benda yang saya suka. Jadi bila saya terjebakkan dengan orang-orang yang bawah saya, semua ambil 7 akaun. Kau nak kaya, 7 akaun. So semua ambil 4,000, maknanya bawah saya semua Smart 7, 7, semua memang masuk 4,000. Tanpa 4,000 kau jangan masuk, saya cakap. Jadi memang masa tu Allah, hebatnya MSB pada tu. Ya Allah, tak boleh cerita, tak boleh digambarkan seronoknya. Lepas tu baru saya tahu, kesannya produk ni pun luar biasa. Masa saya dapat token 4,000 tu, saya tak tahu apa benda nak buat token. Dia cakap nanti saya nak marketing plan, kenapa saya dapat token ni? Token ni saya nak buat apa, saya cakap. Tapi tak apalah, terpaksa jugalah kan. Jadi saya bagi dengan abang saya, dia cakap, abang token ni orang kata bagus, awak pakai je lah. Lepas tu adik-adik saya bagi. Semua saya bukan bagilah, saya cakap dengan dia, diorang beli. Dalam seminggu lebih, token saya habis, saya cakap. Saya ingat 1 tahun habis. Seminggu, 2 minggu habis, saya cakap. Oh, cakap ini memang luar biasa ni. Lepas tu saya ingat saya hebat. Katanya orang yang bawa saya bawa terjebakkan kawan saya pun minggu 2 pun dah habis token yang diorang jual 28% token masa tu. Ini saya cakap MSB ni memang power, saya cakap. Token ni bukan marketing, token ni pun power, saya cakap. Tapi yang hebatnya, saya tak tahu yang token ni, kita diajar token ni macam mana kebaikan ni, kita tak pernah tahu sangat. Yang kita tahu dia boleh berdiri, dia boleh kat sini baik, kat sini baik. Itu pun kita boleh buat marketing yang dahsyat. Mantap walaupun ilmu pasal produk tu tak berapa mendalam, tapi dengan keyakinan, muka dengan presentation yang mantap, simple-simple je dah boleh buat closing. Tengok hebat tak hebat Puan Gunji Mariam kita. Sampai seminggu 2 je, satu family mungkin dah semua dah pakai. Begitu laju dia jual produk tu. Okey, kita nak tanya Tuan Abu kita dah. Dia senyap, dia kata kita nyorok di penjuru sana tu. Okey Tuan Abu. Masa awal-awal isteri join MSB ni, apa pandangan ataupun apa benda terlintas sekali lah awal-awal sekali masa tengok MSB ni, masa isteri bentangkan, mesti dia akan cerita, bang saya nak buat bisnes ni, mesti dia akan tanya macam tu. Apa yang abang terlintas awal-awal time tu? Bagi saya mula-mulanya tak berapa minat tentang bisnes MLM. Tapi bila saya mengaji, satu bisnes yang paling best sekali MXB adalah tak ada maintain. Bila tak ada maintain, dia ada peluang untuk bisnes ni secara banyak cabang. Dia dapat
dia dapat membuat perniagaan ini dengan bagus. Mula-mulanya dia tak dapat betul-betul, tapi lama-lama dia belajar cara-cara macam mana. Saya pun study dengan dia macam mana cara untuk membuat bisnes. Di luar sana kita jual barang, tapi bisnes di sini kita dapat untungan segera dan sponsor bonus dan macam-macam. Ada 2-3 peringkat bonus ada. Bila kita dapat dia boleh earn better money in business. Itu sebelum buka bisnes ini dia adalah kedai. Kedai punya bisnes adalah dia membayar elektrik, dia bayar sewa, dia bayar itu ini supaya menjalankan bisnes. Tapi weekend ni, MSB ni, dia tak perlu sewa tempat. Dia sewa satu tempat pun tak perlu, tapi dia buat bisnes ni daripada rumah. Sebenarnya keuntungan semuanya termasuk poket dia. Dia tak perlu bayar sewa tempat, bil elektrik, apa pun tak bayar. Cuma bayar untuk melaksanakan bisnes di rumah sendiri. Di rumah, daripada rumah orang telefon aja kita hantar. Telefon aja kita hantar. Kita boleh bisnes, kita boleh bisnes. So saya dapat tahu dia dapat bisnes dengan bagus dan kuat dengan cara bebas dalam bisnesnya. Okey, so nampak Tuan Abu pun nampak betapa mudahnya Puan Kunji buat bisnes MXB ni hanya menggunakan sekarang dengan teknologi, hanya menggunakan telefon, orang order WhatsApp ke ataupun telefon, kita buat order melalui online. Kita buat kat website, tik-tik apa yang patut, buat pembayaran, nanti company tolong uruskan bahagian penghantaran. So sangat-sangat mudah. Dan macam Tuan Abu sendiri bagi tahu, dia tak perlukan kita keluar duit modal untuk buat sewa kedai ataupun buat bayar elektrik macam-macam benda tu, sebab benda tu kadang-kadang ada orang tak mampu. So insya-Allah dengan cara benda-benda yang sekarang ni memang zaman teknologi yang memang kita perlu ceburkan diri. Tak kisahlah umur kita ni 40 ke 30 ke 20 ke 50 ke 70, kita selagi kita mampu pandai menggunakan takan-takan di telefon ni, insya-Allah kita boleh buat MXB ni. Sebabnya kenapa? Tak semestinya kita nak perlu berjumpa orang depan mata, sedangkan kita boleh guna telefon sekarang ni. Betul tak? Okey. So dengar katalah tadi, sebab saya awal-awal tadi masa kita berborak, saya dah bagi teaser sikit. Sebab Puan Kunji pernah membawa produk VCare ni ke luar negara, cuba mempromosikan dengan usaha sendiri. Boleh Puan Kunji ceritakan sedikit macam mana ataupun macam mana tercetusnya idea dan macam mana benda itu terjadi? Sebab benda ni sangat-sangat menarik, sebab biasanya kita akan main-main satu Malaysia je, paling teruk pun Sabah, Sarawak, tak pun negara jiran lah, Indonesia ataupun Singapura. Tapi kat mana yang negara-negara yang pernah Puan Kunji cuba promosikan kita punya produk VCare ni? Okey. So bila saya masuk maksudnya berbisnes di MSB, banyak ilmu yang saya belajar lah, terutama daripada mak baba. So mak baba memang idola saya, dan apa aja ilmu yang masa tu dia share, kita akan ikut. Jadi macam tarikh lahir, titik kekayaan. Jadi dekat situ saya tahu macam mana kita nak cepat kaya lah kan. Macam mak kata, kalau kita tak ada ilmu, kita akan lambat kaya. Kita ada ilmu, kita cepat kaya. Jadi kita belajar. Jadi bila belajar, saya tengok titik kekayaan saya di mana. Jadi tempat-tempat yang ada titik kekayaan, saya mula carilah dekat situ. Jadi saya nampak dia mudah untuk berjaya di tempat tu. Jadi salah satu titik kekayaan saya di Brunei lah, macam tu. Jadi kebetulan saya punya upline yang masa tu dah tak sama lagi dengan bisnes dengan saya, tapi dia buat bisnes lain. Dia seorang yang aktif juga macam saya. Dan dia pun suka buat bisnes yang orang kata di luar negara pun dia tak ada masalah. Jadi dekat sana saya dengan upline saya pergi ke Brunei lah, tempat yang kita sasarkan pertama. Sebab first time kita tahu sebab negara tu senang nak di apa orang kata satu rumpun lah kan. Jadi saya pergi masa tu saya pergi Brunei. Saya ada satu macam kata seminar macam usahawan lah, melalui macam tu saya masuk. Tapi sebenarnya akhirnya bila kita sebenarnya bawa lah satu beg besar penuh dengan stokin dalam tu. Baju kita hanya berapa helai je. So bawa beg besar tu semua stokin, atasnya tak ada baju.
takut-takut jugalah kan. Tapi kerana satu semangat yang nak menjadi kawan tu ada pada kita, jadi kita orang kata terus ke tempat walaupun ada halangan airport ke apa kan, kita terus saja pergi juga. Dengan bawa barang yang banyak macam tu. Alhamdulillah doa-doa sampai ke Brunei, jadi kita dah buka market dekat sana. Tapi permulaan sebenarnya bila kita buka market dekat Brunei, kita terjebak macam usahawan tu tak jadilah, macam tipu jugalah. Maksudnya macam tipu sebenarnya usahawan tu macam ada seminar tu tak jadi. Tapi kita duduk kat hotel 2 hari, hari ketiga kita kontak-kontak, kita terjumpa satu saudara mara kawan lah yang dekat di sini. Jadi saudara dia datang ambil pergi rumah dia, and then di situ kita mula kita pasal produk weekend dengan dia orang, dan dia orang tu perkenalkan kawan-kawan dia orang dekat Brunei lah. Jadi tiap-tiap macam sebelum balik tu, tiap-tiap hari tu kita ada pergi rumah orang-orang di Brunei, kita cerita pasal token dekat sana. Jadi Adina memang sambutan sungguh bagus lah masa tu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya punya rangkaian di Brunei masih sampai hari ni pun masih membeli token dengan kita dengan produk-produk weekend yang lain. Alhamdulillah, hebat ni. Sampai pengunjung dengan usaha sendiri bawa kita dengan bawa dengan bagasi sendiri, sumbat dia punya produk-produk weekend tu masuk dekat bagasi sendiri. Bawa geret sendiri kat sana. Sampai sekarang alhamdulillah orang-orang dia masih ada. Begitu hebatnya. Kalau saya dekat kawan-kawan kita yang tengah tengok live ni, adakah anda berani nak buat macam Puan Kunci Mariam? Pergi, tak kisahlah, tak nak Brunei pun pergi Singapura lah sendiri contoh, ataupun pergi Indonesia, pergi kat mana-mana tempat, daerah ataupun negeri kat sana buat perkara yang sama. Adakah anda berani? Sekarang pandemik mungkin anda bagi alasan lah, border tak buka ke apa. Tapi contohlah, kalau border semua dah terbuka, kita boleh terbang ke mana-mana saja, adakah anda berani buat perkara yang sama? So, ini Kunci Mariam ini baru satu negeri. Ini baru satu negara. Ada tempat lain tak yang Puan Kunci dah bawa juga ataupun promosikan sendiri selain daripada Brunei ni? Kebetulan saya pun sebab Brunei dah nampak hasilnya, jadi saya rasa mungkin negara lain contoh yang buka open market lah, maksudnya yang mudah untuk kita pergi, saya target pada Dubai lah. Tapi saya tahu perbelanjaan ni sungguh tinggi, tapi hati saya macam ada terdetik untuk ke sana lah, macam tu. Tanpa kenalan langsung, saya punya e-mobile tu ada saudara di Dubai. Jadi saya fikir dengan dia pasal token ni, dia kata you datang aje lah, dia cakap datang saja, dia cakap. Tanpa apa-apa, jadi kita terus tegar ke Dubai dengan saya punya 2 rangkaian saya lah, mana 2 orang NSB juga. Tapi dia tak berapa aktif. Jadi kita pergi sana dengan perbelanjaan kita sendirilah. Jadi saya cakap kalau kita dapat jual token dekat sana, kita dapat buka market, kita boleh dapat kata produk ni diorang tak tahu, kita kenalkan dia, kita pun dapat income dekat dengan dia. Jadi alhamdulillah 10 hari di sana, tapi tak semudah yang kita sangka lah. Banyak sungguh dugaan, banyak juga tangisan jugalah sebab terjebak dengan benda yang kita tak tahu ujung, tak tahu pangkal kan. Betul. Tapi berkat doa lah, doa semalam, malam-malam doa sebelum 2 hari sebelum balik lah, 2-3 hari sebelum balik baru kita terjumpa orang yang berminat dengan kita punya produk weekend ni lah. Jadi dekat sana kita bagi dia, masa tu dia tak belilah, kita just suruh dia pakai dulu produk kita. Lepas tu saya bagi dia nipet, and then kita bagi vest. Lepas tu dia fikir lah sebab dia orang tempatan, orang Arab sana, dia suka produk tu. Tapi dia memang ada minat nak datang ke MSB untuk tahu tentang produk tu. Cuma kesihatan dia tak mengizinkan. Lepas tu ada macam halangan lah. Tapi kita doa lah mungkin lepas pandemik ni dia akan datang lah. Harap macam tu lah. So sampai hari ni kita tetap kontak dengan dia orang lah. Alhamdulillah. So, yang itu tahun bila tu pergi ke Dubai tu? Apa tu? Tahun bila tu pergi ke Dubai tu? Rasa dah 2 tahun yang lepas. 2 tahun lepas. Maksudnya sekarang 2020, 2018 lah perginya. Betul. Hebat ya. 2 tahun still contact orang tu aje. 10 hari spend, 2 atau 3 hari last sebelum nak balik ke Malaysia tu terjumpa seorang hamba Allah yang
Yelah, kita duduk kat sana, kita tak kenal siapa-siapa. Bukan senang nak buat perkara tu. And bukan ramai yang berani. Tak payah pergi jauh lah. Suruh letakkan diri dekat tengah-tengah mall ke kat tepi jalan buat perkara yang sama pun bukan orang yang tak ada, bukan semua orang berani, betul tak? Rasa kat ni berapa orang yang tengah tengok live saya ni? Okey, ada 23 orang termasuk saya yang tengok live ni. Kira 22 orang lah yang tengok live. Siapa yang di kalangan anda yang tengah tengok live ni berani buat macam Puan Kunji, tak payah jauh lah, dekat sekitar tempat kita sendirilah. Mungkin dekat apa tu, mall ke, dekat pasar ke, keluar buat perkara yang sama. Adakah anda berani buat benda macam itu? Kita terjah saja. Kalau kat Malaysia mungkin senang sikit lah sebab kita tak ada barrier apa language. Kalau kat sana mungkin payah. Kalau kan jumpa orang yang boleh fasih bahasa Inggeris, alhamdulillah lah. Kalau memang dia memang bahasa Arab atau bahasa tempatan dia, kita pun jadi macam cakap lembu apa tu, ayam dengan itik lah kiranya kan. Orang cakap A, dia cakap B. Orang cakap C, dia cakap A. Macam tu. So tengok betapa hebatnya, betapa beraninya Puan Kunji semata-mata nak berjaya, nak jadi jutawan, sanggup sampai ke luar negara. Bawa diri sendiri dengan kawan-kawan 2 orang pergi ke Dubai. Okey. So selain daripada mempromosikan produk ni dekat negara secara sendiri, apa yang kebiasaan ni atau aktiviti harian yang Puan Kunji buat dekat Malaysia ni ataupun sekarang ni lah, time pandemik ni, macam mana aktiviti harian yang menyebabkan Puan Kunji boleh close ataupun sentiasa buat sale yang menjamin ada pendapatan tu setiap minggu atau setiap bulan tu lah. Sebab kadang-kadang orang pelik, macam mana time PKP ni lah, especially time awal-awal macam sebulan, macam bulan 11 atau bulan 10, time yang kita tak boleh keluar, macam mana orang-orang yang buat kat MSB ni, dia boleh still buat duit. Walaupun time tu orang ramai memang tak ada duit, orang tengah risau, aku ni hilang kerja lah, segala benda, orang mesti mencari peluang. Macam mana kita kat MSB ni, orang-orang yang dah lama dengan MSB ni, still boleh mengorak langkah, still boleh menebalkan poket. Apa Puan Kunji punya cara ataupun program-program apa yang Puan Kunji buat time macam ni? Sebenarnya apa pun yang saya buat kadang-kadang adalah masalah kan datang, tapi first kali bila saya mengeluh, saya minta suami saya doakan untuk saya lah. Dan dia bila solat, nanti dia bila saya close apa-apa, itulah saya dah doakan tadi dia cakap macam tu. Jadi sebenarnya memang betul lah masa pandemik sebenarnya saya rasa MSB terbaik lah sebab saya punya skill tetap maintain. Dia tak turun langsung lah bagi saya. Sebab apa? First kali bila saya bangun tidur, daripada kita solat duha semua apa yang kita perlu amalkan, saya akan update saya punya WhatsApp sebab saya tak suka Facebook. Facebook sebab saya Facebook ni kalau saya masukkan apa orang kata saya buat save, saya tak akan tengok balik apa siapa like ke saya setuju. Sebab saya tak ada masa untuk tu. Tapi saya ada masa untuk WhatsApp, and then saya akan WhatsApp produk. Hari-hari saya akan WhatsApp produk, pagi-pagi lebih kurang 2-3 jenis produk. Contoh hari ni cap, saya akan WhatsApp cap je. So 2-3 post saya akan hantar, and then saya akan cakap ni produk ni macam ni, video ke apa saya akan hantar. So memang hari-hari itu kerja saya. Saya akan hantar ke grup Brunei saya, grup saya yang ni lah, yang dekat Malaysia. Jadi alhamdulillah lah memang ada rezeki lah saya nampak rezeki saya punya movement untuk hanya dengan WhatsApp saja pun boleh dapat apa orang buat nak sale lah untuk maknanya orang berminat lah macam tu. Bila ada promosi apa-apa saya akan cakap macam tu. So maksudnya Puan Kunji daripada WhatsApp tu Puan Kunji blast message tu dekat grup-grup yang ada lah. Grup karya ke grup apa-apa apa sekolah adik-beradik semua macam tu lah maksudnya. Tak juga, maksudnya grup MSP sendiri, produk saya sendiri, maksudnya saya sendiri. Saya tak masuk grup orang lain, memang tak. Macam itu. Tapi setiap hari lah, orang jawab ke tak jawab ke itu bukan kerja saya. Tapi hari-hari saya akan update dekat WhatsApp saya. Okay. So selain daripada gunakan teknologi WhatsApp, apa lagi cara-cara yang Puan Kunji biasanya buat time-time PKP ni yang menyebabkan dapat maintain Puan Kunji punya pendapatan yang ada sekarang ni? Mungkin ada buat home party ke, so ada orang kalau tengok macam hari tu mak dengan baba rajin buat home party dengan Aunty Tila kita memang rajin tengah sekarang gah dengan dia orang punya home party kan 2-3 hari ni penuh je dia orang punya party akhir. Puan Kunji macam mana pula? Sebenarnya saya ada center saya sendiri juga. Saya dah sejak saya 2015 saya kena MSP, saya dah ada satu center.
center untuk buat meeting kan, untuk berjumpa dengan rangkaian. Jadi bila sebelum pandemik lah, kita selalu ada buat meeting lah, panggil-panggil dan kita cerita pasal produk. Kadang-kadang kita buat kita punya home party sendiri dekat situ lah. So dekat situ kawan saya ni banyak buat sendiri lah. Maksudnya diorang kenalkan dengan kawan-kawan diorang sendiri. Rangkaian tu sendiri dia kenalkan dengan diorang. Jadi saya tak ada banyak nak pergi ke sana kemari, tak adalah. Diorang yang bila saya sebenarnya apa yang saya blast dekat WhatsApp, diorang akan blast kat diorang punya pula. Diorang akan sambung ke diorang punya. Jadi kat situ je. Maksudnya nampak so maksudnya Puan Kunji mengajar ataupun mendidik dia punya downline dia dengan ilmu-ilmu ataupun ilmu marketing ataupun ilmu cara bagaimana kita nak sampaikan maklumat pada orang lain dan downline dia orang buat dan dia orang mampu untuk bawa orang-orang lain join kita punya bisnes. So that's why kat sini dekat MXB ataupun mana-mana company MLM ni dia menarik sebab kadang kita buat seorang kita kaya seorang tapi agak lambat kadang-kadang. Tapi kalau kita nak kaya dengan berjaya dan laju, kita kena sentiasa membantu orang. Lagi-lagi dekat MXB ni cara dia menarik. Kita dah merasai apa yang kita buat ni ataupun kita pakai token cantik, rasa baik, ada fungsi, kita bagi tu kat kawan-kawan kita, kawan-kawan kita rasa okey, dia bagi tu kat orang lain dan seterusnya. Bila dia berkembang, orang guna dan duit kita pun akan berkembang. So itu yang sekarang ni Puan Kunji amalkan. So tak susah pun. Tak semestinya kita kena bekerja keras setiap masa buat kerja seorang-seorang, tapi kadang-kadang dia punya hasilnya kurang. Tapi dengan cara yang bijak macam Puan Kunji amalkan, insya-Allah. Cara bijak dia punya kita panggil apa? Effort dia tak terlalu kita panggil tak terlalu banyak. Just sikit-sikit je dia cucuk hari-hari tapi yang penting konsisten. Itu key point dia lah. Macam Puan Kunji setiap pagi bangun lepas buat benda perkara wajib, perkara sunat, terus update WhatsApp status. Di situ kita kena konsisten buat lah. Kalau tak konsisten pun rugi juga. Okay. So kita dah cerita pasal marketing plan, pasal produk daripada berminat dengan marketing plan, lepas tu tengok produk pun okey. Apa sendiri produk-produk yang rasa-rasanya pakai terkesan dekat diri sendiri bagi pihak Puan Kunji dengan Tuan Abu kita sendiri. Kalau Tuan Abu macam mana? Apa produk yang rasa-rasanya pakai sendiri macam aku rasa tak boleh tinggal lah benda ni, kalau yang tinggal ni rasa semacam je. Rasa-rasanya lah apa yang pakai tu memang tak ditinggal langsung. Produk-produk yang saya suka dengan MXB adalah sejak masuk MXB paling top sekali stocking. Stocking mula pakai stocking. Stocking adalah asas untuk setiap orang. Setiap orang mesti beli stocking dulu, baru pergi pada barang-barang lain. Sebab apa? Stocking akan membantu banyak pasalnya dalam badan kita. Lepas itu saya beli seluar dalam, baju dalam, dan ini iklan, semua kepala cap sekali, semua sekali saya sendiri pakai. Saya sendiri masa tidur saya dah pakai. Siang saya pakai stocking je, pergi mana-mana saya pakai stocking. Malam saya tidur dengan semua sekali, penuh. Topi ada, baju ada, seluar ada, stocking ada, semua pakai. Ini adalah membantu kesihatan kita, sebab kesihatan kita belum tahu lagi apa akan datang masa depan. So umur pun sekarang lebih kurang 60. So kita kena jaga masa depan kita. So dengan pakai pakaian tersebut, kesihatan kita boleh jaga. Daripada makan pil-pil saja tak cukup. Tapi kita ni makan pakai pakaian ni bantu kesihatan kita, untuk menjaga kesihatan kita. Sebab itu saya pergi mana-mana, siapa-siapa saya suruhkan mereka first sekali pakai stocking. Kalau kau tak pakai stocking, kau problem sikit. Pakai stocking, lepas tu ikut dengan barang-barang lain kau boleh pakai. Okey, tengok. Itulah pengalaman saya lah. Mungkin ni kan
saya pakai ni orang kata memang selalu pakai habis control lah, habis control terutama dalam kan. Tapi yang pengalaman saya tak boleh lupa sebab saya bila bagi dengan orang lain berkenaan produk weekend ni, berlaku satu keajaiban lah. Macam contoh, saya pernah pergi satu kampung, satu pakcik tu dia tak boleh angkat tangan. Dia tak boleh angkat tangan, dah 3 tahun dia tak boleh angkat tangan sebab dia dulu kerja kilang besi, dia angkat berat kan. Jadi satu hari terus tak boleh angkat lagi tangan dia. Maksudnya dia overweight lah dia ambil. So lepas 3 tahun doktor bagi dia ubat untuk tahan sakit. And then dia tak boleh angkat tangan, dia jalan gini. Habis masa saya pergi kat kampung tu, saya buat home party. Dia datang dengan saya, dia tunjuk kat saya tangan dia. Saya pun sarungkan dia stokin. Saya sarungkan dia stokin, dah 10 minit, 5 minit, tak berlaku apa-apa pun. Tak berkesan langsung lah. Jadi saya ingat, kesannya mungkin tak boleh kot sebenarnya macam tu kan. So saya leave it je macam tu je lah. Tapi selang 3 minggu ke 4 minggu, kampung tu adakan lagi sekali home party lah. Jadi saya pergi sana, saya cakap ada siapa ada masalah datang kat saya nak bagi dia pakai cuma. Saya cakap, tengok pakcik tu juga yang datang. Pakcik tu datang, pakcik kata saya tak boleh angkat tangan. Saya cakap, lama pakcik tu juga. Tapi saya teringat elbow sebab masa tu saya bagi token. Saya cakap saya nak cuba elbow pula. Saya cakap dengan suami saya, abang ambil elbow, saya cuba pakaikan dia. Saya pakaikan dia elbow daripada sini sampai sini, satu je saya pakaikan. Lepas tu saya cakap duduklah diam-diam, saya pun sharing. Tak sampai 10 minit masa saya sharing, dia dah mula bising kat belakang. Saya cakap, apa benda pakcik ni sekali? Dia terus dia angkat tangan dia sampai atas. Dalam masa 10 minit tu tak sampai tangan dia yang 3 tahun tak boleh angkat, dia boleh angkat sampai maksimum sampai atas. Saya terkejut. Saya cakap, ya Allah, subhanallah, depan mata saya satu keajaiban tu cakap dalam hati saya. Tapi memang pakcik tu punya suka, jangan cerita lah. Saya tak boleh gambarkan muka dia. Dia suka, dia pergi jumpa isteri dia, dia tumbuk isteri dia. Awak tengok tangan saya dah boleh tumbuk, awak pun dah boleh, dia kata. Tapi memang luar biasa produk weekend. Sampai hari ni, dia dah boleh racun, dia dah boleh pergi memancing, semua dah boleh. Memang luar biasa. Tengok hebat ya. Benda-benda ni memang kadang-kadang jadi momen yang menarik untuk diri kita. Sebabnya kenapa di samping kita nak menambahkan poket kita, kadang-kadang kita membantu orang. Betul tak? Sebab kadang-kadang benda tu dia akan jadi satu momen yang menarik untuk kita share, dan satu lagi jadi kenangan yang menarik untuk kita ingat lah. Sebab bila kita tengok riak wajah orang tu, bila dia orang contoh macam tadi 3 tahun tangan tak boleh angkat, tiba-tiba terangkat. Kalau kita mampu rakam orang tu punya reaksi, memang bila kita siarkan balik, show kita memang kita boleh nampak secara semula jadi dia, muka dia macam dia gembira. Sebab benda tu, kalau kita ada masalah tu tiba-tiba hilang, memang kita akan rasa bersyukur yang sangat-sangat. Itu yang kalau seronoknya, seronoknya kalau kita sentiasa rajin share. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kawan-kawan kita ada problem, ada masalah. Tak kisahlah masalah kesihatan ke, selalu stres ke apa, yang tak tahu. So bila hari-hari kita rajin share, dan tiba-tiba terdetik lah orang tu satu hari lah kan, orang terdekat kat sekeliling kita terdetik, mungkin 5-6 tahun dia tengok kita buat jual weekend ni, tiba-tiba satu hari terdetik dia orang nak cuba, dia orang datang, dia orang tanya, dia orang pakai, tiba-tiba dia orang rasa sure kita akan sepuas hati, lagi-lagi kita dapat bantu kawan-kawan kita. Yang penting jangan malu nak share, dan jangan malas lah nak tolong post benda-benda tu, ataupun kita tak kisahlah kena post kat Facebook ke dekat WhatsApp ni, tak ada masalah. Yang penting kita kena selalu buat. Sebabnya kenapa? Kalau kita tak share, orang takkan tahu apa yang kita buat. Betul tak? Dalam zaman sekarang ni tak susah pun, dekat Facebook tinggal type sikit je. Malas copy paste orang punya pun tak ada masalah. Orang kawan-kawan kita pun tak, rasanya dia orang pun tak marah kalau kita tolong share ataupun kita copy paste orang lain punya ayat, sebab dia orang pun tahu kita sentiasa saling saling bantu-membantu, betul tak? So jangan risau kalau macam malas, minta kebenaran lah. Kalau mula-mula paling mudah sekali kita minta kebenaran lah, supaya orang tu tak terasa. Okey. So kalau tengok kat sini, kita nampak macam mana produk weekend ni membantu orang-orang lain, and dah ada testimoni menarik lagi tadi penguji share. Daripada segi income pula, macam mana penguji sendiri rasa daripada 5 tahun sebelum ni dengan sekarang ataupun pandemik ni, macam mana, stable tak stable, ataupun kalau boleh share lah, sebab ni sensitif sikit kan, kalau boleh share figure dia sikit pun okey juga, macam orang pun boleh cakap wow, macam mana penguji boleh buat benda macam ni kan. So daripada segi diri sendiri, macam mana income tu daripada before and after sekarang ni, dan
berapa ramai kawan-kawan ataupun network di bawah yang pengunci nampak sendiri dia orang daripada biasa-biasa sekarang ni dah jadi luar biasa. Boleh share sikit? Sebelum tu saya ada benda nak share sikit lah. Boleh share. Pertama, permulaan saya sebelum ni saya sebenarnya sebelum saya terjebak dengan weekend ni lah, saya pernah berimpian. Saya cakap, kenapa orang pakai kereta bagus, saya tak boleh pakai kereta bagus lah. Sebab saya ni bukan kata tak boleh, tak mampu, tapi ketakutan tu ada. Bila kita keluarkan duit, kita rasa duit tu dapat balik tak macam tu. Tapi bila saya terjebak dengan weekend ni, hati saya rasa memang weekend ni bumbuk duit. Dia memang datang, dia akan datang dengan saya tanpa berhenti. Hati saya sampai hari ni pun dia detik tu macam gitu. Dia macam air dan sungai yang akan mengalir sampai saya rasa sampai saya tinggal. Kalau saya tinggalkan weekend baru mungkin lah. Kan, maksudnya macam tu dia akan berterusan. Jadi sejak saya join MSB 6 bulan MSB, saya dapat beli kereta impian saya lah. Macam tu. Okay, sorry lah sebab ada orang nak ambil gambar kejap. Kedengar suara. Okay, so apa nama, daripada segi macam kawan-kawan macam mana pula? Apa yang macam downline yang dah pernah join, macam mana akak sendiri pengunci sendiri nampak dari perbezaan? Jadi bila kita dah nampak duit, kita dah tahu dia lubuk duit, so akhirnya kita dalam MSB ni jadi macam mak kaya jugalah. Kalau mak kaya bagi duit dekat rangkaian, mak bagi kat kita pun jadi duplikasi macam mak juga. Kita pun apa orang kata, pendapatan kita ni dekat MSB ni, lepas tu rangkaian pun ada bonus-bonus dia, kita pula agihkan bonus pada mereka. So itu saya rasa pengalaman saya dekat bisnes yang lain tak akan dapat. Sebab kita pegang cash kan. Bila kita pegang cash, kita bagi dekat orang, nikmat dia tu berbeza tau. Jadi setiap kali BOP ke, setiap kali ada apa-apa program, kita simpan duit untuk diorang tau. Jadi diorang dapat 3,000, 4,000 ni, kita nak bagi dekat dia, kita pun seronoknya jangan cerita tau. Jadi itu pengalaman macam dia pun seronok, kita pun tumpah seronok nak bagi duit kat orang kan. Macam tu. Jadi memang MSB ni bagi saya terbaik lah. Kalau yang lain masuk bank, kita tak berapa rasa. Tapi MSB, kita pegang case tu berbeza. Jadi rangkaian saya ni Alhamdulillah, kalau nak katakan bonus ni saya rasa adalah, walaupun diorang ni tak adalah macam buat dengan kesungguhan terlalu sangat, tak ada. Tapi adalah 4,000, 5,000, nanti saya bagi diorang. Macam itulah, macam diorang pun kata kalau totalkan tu mungkin banyak lah. Tapi kita tak adalah sampai nak sangat macam tu kan. Jadi bila ada 4-5,000 kita bagi. Macam itulah. Jadi berapa income diorang kita pun tak apa pastilah kan. Tapi setakat saya, income saya dulu saya pernah lah masa dulu-dulu lah. Tapi sekarang ada kurang sikit lah sebab yelah kita kata rangkaian ni datang dan pergi, betul tak? Betul. Hari ni Allah pinjamkan pada kita, besok kita tak tahu dia ada lagi ke dengan kita kan. Jadi masa pendapatan masa tu kira macam kita doa setiap kali rangkaian kita datang dan pergi tu memang rezeki tu kat kita lah. Maksudnya ada rezeki untuk kita dan dia pergi pun itu milik, mungkin akan datang ni milik orang lain pula. Jadi kita kena redha lah. Tapi apa pun kita kena terus, macam mak kaya kata, walaupun mak kaya pun saya tengok banyak rangkaian pergi datang, tapi mak still terus meneruskan macam tu juga. Jadi saya punya rangkaian dulu memang luar biasa lah. Maksudnya dulu memang terlalu ramai sampai tak boleh kontrol, tapi akhirnya ada orang terjebak sebab kita tahulah Malaysia ni terjebak dengan bisnes MLM ni terlalu banyak kan. Sekejap macam cendawan, satu hari 4 MLM. Jadi diorang datang dan pergi, tapi Alhamdulillah income saya walaupun tak adalah orang kata melonjak sangat, tapi still saya rasa memang macam air mengalir lah, sentiasa ada dan sentiasa bersyukur Alhamdulillah, dan keberkatan tu memang ada, nampak sangat. Itu saya nampak. Saya tak pernah miss income lah sejak saya kira saya macam boleh katakan saya kaya lah di MSB ni. Memang saya kaya saya rasa. Tapi saya tak adalah nak nonjol sebab saya dapat pergi umrah dengan duit MSB. Saya dapat beli kereta dengan duit MSB. Saya semua insurans ke apa, saya apa semua duit MSB. Bulat-bulat apa yang hidupan saya ni semua dengan MSB punya income.
Walaupun kata, tak tahulah, orang kata saya dapat apa 50 saya tak ada, saya tak tahu, tapi saya punya pendapatan semua memang dekat MSB. Dan saya kalau beli baju pun saya tak adalah tengok sangat baju tu. Kalau saya suka saya terus ambil. Saya tak ada dulu saya telik-telik berapa harga, saya macam risau kan tak bayar. Saya tahu MSB rubah duit, dia akan datang untuk saya. Itu sampai hari ni saya pegang. Dan memang alhamdulillah hari-hari sampai lagi dengan paket yang baru-baru ni kan, paket dalam apa orang kata company buat package ni, ya Allah lagi luar biasa pendapatan saya. Tak tahu nak cakap, tapi saya tak jadilah share sangat lah, tapi memang bagi saya luar biasa. Tak terkira lah macam tu. So alhamdulillah, nampak ya. Ada tadi dia punya downline yang tak berapa aktif pun still mampu setiap kali collect dia punya bonus, boleh dapat 4,000, 5,000. Sebab kalau kan MXB ni, kalau untuk bagi anda yang tengok kita punya video ataupun sesi live ni yang mungkin tak pernah tahu apa MXB ni, sebenarnya MXB ni kita punya bonus kita boleh claim hari-hari ikut kita. Contoh kita buat sale hari ni, baru join hari ni, esok kita dah boleh claim kita punya bonus. Tapi kalau rasa nak dapat ataupun nak kutip banyak, mungkin anda boleh buat tunggu seminggu ke 2 minggu, itu hak anda. Tapi sebenarnya MSP hari-hari anda boleh claim bonus anda dekat anda punya upline. So tak susah. So kat sini pun tadi bila Puan Kunji dah cerita, dia bagi tahu yang biasa-biasa buat yang kejap-kejap pun boleh claim 4-5,000. Tak kepelik tu. Macam mana yang lepak-lepak buat kerja pun 4-5,000. Padahal kita yang bekerja mungkin bekerja office ataupun buat kerja harian lah, maksudnya kerja sendiri. Kerja 8 jam, dibayar gaji 3,000, 4,000. Tapi orang tu buat kerja mungkin sejam 2, di mana jam, sebab tadi penguji cakap dia buat just relax-relax je, mesti boleh dapat nilai yang sama dengan kita buat kerja hari-hari. So tak kerugi kalau ada orang-orang ataupun kawan-kawan anda yang memperkenalkan MSB ni, anda tolak dia punya pelawaan ataupun invitation tu mentah-mentah tanpa dengar ataupun memberi peluang untuk kawan kita tu bercerita secara lebih lanjut. Sebabnya tak salah untuk kita dengar. Sebabnya benda ni kadang-kadang mungkin yalah macam kita tadi penguji selalu cakap, kita sentiasa berdoa. Kalau kita sentiasa berdoa, cakap kita nak kaya, aku nak jadi jutawan ke apa, tapi setiap peluang ataupun peluang yang wujud datang daripada dalam diri kita, macam contoh kawan-kawan kita cerita pasal bisnes A, bisnes B, bisnes C, kita pun tak pernah nak ambil pot, tak pernah ambil tahu pun, kita dah lepaskan peluang tu pun tak guna juga, sebab Allah dah datangkan benda tu secara kiasan. Kalau kita tak ambil peluang, rugi kita lah. So kalau contohlah, kalau ada kawan-kawan kalian yang bercerita pasal MXB ni, cuba dengar, beri peluang kat diri anda untuk rasai apa tu MXB. InsyaAllah anda tak akan menyesal. Sebab tadi Puan Kunji pun sama juga. Dia dah kena tipu, tapi disebabkan kena tipu tu lah, dia jadi sampai sekarang 5 tahun, dekat 6 tahun dekat sini, jadi kaya dah. Alhamdulillah. Sekarang dah tak payah tengok price tag ni lah, baju dah. Tinggal angkat sendiri, tinggal bayar terus je. Kalau dulu kena tengok, ni aku ada cukup duit tak ni? Ni boleh tak nak cover ni? Sekarang tak perlu. Nampak betapa hebatnya lubuk duit yang wujud dekat MXB ni sendiri. Okay. So, sekarang ni sebab, yelah dengan PKP-nya, dan kalau nak tahu dekat MXB ni, dah macam-macam produk-produk baru yang kita cuba perkenalkan ataupun ketengahkan dekat especially Rosella, Vifit, untuk penguji sendiri. Menjelang 2021, apa aim ataupun perkembangan ataupun mungkin dah ada rancangan program-program tertentu untuk next year, sebab lagi beberapa hari je kan, sekarang 29, lagi 2 hari lah lebih kurang kan untuk kita buat tahun baru. Apa rancangan ataupun daripada segi perkembangan bisnes penguji sendirilah? Itulah pertama sekali bagi saya 2021, sebenarnya saya tengah kesuntukan masa, sebenarnya lagi beberapa hari saja, lagi 2-3 hari. Betul. So saya tengah cari satu kotak, saya tengah nak pergi fikir tapi belum ada masa, mungkin besok lusa sebelum 31 saya akan cari satu kotak seperti macam Christmas punya hadiah lah. Dan dalam tu saya akan letak impian saya untuk tahun 2021. Maksudnya apa yang saya nak income saya dalam masa tahun depan, dalam 6 bulan, berapa saya punya, apa impian saya punya, apa orang kata, mungkin saya ada impian untuk pergi ke negara mana yang saya nak, dan saya berimpian mungkin kereta apa yang saya nak tahun depan, mungkin itulah saya akan adakan, dan saya akan letak gambar-gambar tu dalam kotak tu, and then mungkinlah insyaAllah lah kan, dan kita doa, hari-hari mungkin kita kena tengok, kita selalu kena doa dan minta Allah kabulkan lah untuk tahun depan punya apa hajat-hajat kita lah.
Jadi figure-figure tu kena betulkan, maknanya berapa income kita nak, figure tu mesti nak ada. Jadi apa impian kita, color kereta apa, semua kita kena impikan dalam kotak tu, and then kita masuk, and then kita kena doa hari-hari untuk makbul untuk tahun 2021 lah. Dan apa rangkaian kita, mungkin rangkaian tu kita kena lukis, and then kita kena nampak inilah hebatnya rangkaian yang akan kita buat, dan rangkaian ini income dia macam ni, yang ini macam ni. So kita kena ada satu figure yang betul-betul lah untuk nampakkan kita punya plan tahun depan lah, 2021 macam tu. Hebat. Nampak orang nak berjaya, dia dah fikir dah cuba tengah fikirkan apa dia nak buat untuk 2021 tu. Dia dah sediakan kotak lagi untuk visualize apa yang dia nak target. Itu memang betul, sebab apa-apa kalau kita nak kejar target, memang kita kena letakkan benda tu, memang kita kena sentiasa nampak. Bila kita sentiasa nampak, baru kita akan sentiasa terbakar untuk kejar benda tu. Kalau contohlah kita nak dapatkan kereta, contoh nak dapatkan rumah baru. Rumah apa lah, tunjuk mungkin rumah kat area rumah tu mungkin ada rumah yang macam istana ke apa, letak benda tu sebagai visual supaya benda tu kita nampak, okey ini akan target. Contoh 2021 ini akan target. So benda tu memang kita perlu amalkan. So bagi pada kawan-kawan kita yang masih belum tanam ataupun masih tercari apa yang nak buat 2021 ni, ikut sekali macam mana Puan Gunji kita lakukan. Ada lagi beberapa hari lagi, sediakan kotak Christmas anda untuk meletakkan impian anda, target anda, apa yang anda nak buat 2021. Letak, buat timeline, tapi timeline tu wajib yang kita panggil apa, bersesuaian, yang achieve yang memang boleh kita achieve lah, bukan yang merepek ataupun yang berapa. Okey, sebab kalau kita buat merepek, semua orang boleh buat. So kita kena buat betul-betul. Okey, so kalau kita tengok kat sini, banyak benda dah Puan Gunji dah share kita untuk malam ni. Okey, memang sangat-sangat menarik sharing malam ni, sebabnya bagi saya memang menarik lah, sebab kalau kita tengok tadi macam mana dia boleh bawa sendiri weekend tu sendiri ke luar negara, orang lain pun tak mampu nak buat benda tu. So apa kata-kata semangat ataupun kata-kata yang boleh Puan Gunji share untuk kawan-kawan kita kat luar sana supaya 2021 ni menjadi diorang punya platform untuk diorang mula, bukan esok lusa tahun depan. 2021 pun ataupun esok pun diorang dah boleh start balik, untuk restart balik diorang punya engine ni. Bagi diorang kena malas-malas, belum ada, masih beralasan lagi lah. Sebenarnya apa pun seperti yang kita tahu bergantung pada diri kita lah, 80% bergantung pada diri kita. Sebenarnya kita tak nak lah contoh orang lain ambil impian kita. Contoh kalau katakan kita nak buat sesuatu, lepas tu orang lain menghalang kita. Kita kena peganglah pada impian kita. Kita kata dengan dia, jangan curi impian saya, sebab saya ada satu impian yang saya ingin capai. Jadi kita mesti fahamkan maksudnya macam itulah. Jadi apa yang kita perlu buat, kita mesti, orang kata macam bagi saya lah, contoh tak ada lagi lah. Contoh kalau kita jalan kat, contohlah macam saya lah, bagi saya lah. Kalau saya ni nak buat sesuatu, berlaku hujan. Bagi saya, kalau saya lalu kat hujan tu pun dah tak rasa basah. Saya akan macam tu. Maksudnya, saya akan teruskan. Orang kata, contoh kalau datang meeting pun, kalau saya kata tak boleh, tak ada alasan untuk tak boleh lah. Kalau kita dah letak impian, kita rasa tak ada benda yang boleh menghalang kita, dan tak ada orang boleh curi impian kita. Kita teruskan dengan kita punya hasrat apa yang kita nak berjaya lah. Macam tu. So kadang kita dengan rangkaian kita pun, tapi apa pun sebenarnya rangkaian ini, kita ni sebenarnya kena banyak bersabar lah. Contoh kita buat rangkaian, kadang-kadang orang-orang yang keliling kita ni, syarikat dah bagus, produk dah bagus, tapi kita ni sebagai orang kata yang mempunyai rangkaian ini adalah orang yang perlu hebat dulu. Sebab kalau kita tak kuat, kita ni memang cepat tersinggung, kita ni cepat terusik, memang kita tak boleh pergi jauh lah. Maknanya macam-macam mak kata, kita kena kebalkan diri kita. Jadi kita sebagai leader-leader yang nak berjaya dalam MSD memang kena kebal. Kalau orang tu kata tak boleh datang, besoknya kita jangan nak marah dia ke apa ke kan. Kita kata kita doakan, nanti besok lusa boleh datang lah kan, macam tu. So sentiasa kita telan kesusahan tu pada diri kita. Dan yang baik aja kita tunjuk pada orang lain. Macam itulah. Jadi kalau untuk berjaya di MLM, saya rasalah kita ni lah yang perlu betul-betul jadikan kita hebat. Bukan produk aja, company aja, bukan. Sebenarnya kita kena hebat. Kalau kita tak hebat, kita akan
kalah dengan situasi keliling kita lah. Jadi untuk 2021 kita perbanyakkan ilmu, perbanyakkan orang kata doa lah supaya kita ni Allah bagi kekebalan macam nabi-nabi yang lain yang kebal dalam memberi pada umat-umatnya kan, dia bagi tahu. So kita pun kebal untuk membina rangkaian-rangkaian lah. Macam tu. Jadi dekat situ kita mungkin lebih berjaya lah. Kalau tidak kita akan kecundang dengan kita punya situasi keliling kita lah. Okey. Tuan Abu, kata-kata semangat atau kata-kata nasihat lah. Okey, sebagai seorang suami yang biasanya kalau Kemelab ni kebanyakannya wanita yang buat kerja. Boleh bagi nasihat especially untuk para suami lah yang kadang-kadang dia orang ni lambat nak menerima, membuka hati untuk membenarkan isteri dia buat join Kemelab ni. Boleh bagi share sikit. Saya sikit semangat. Saya sebenarnya bagi seberapa banyak semangat yang saya boleh, saya nak bagi isteri saya. Sebab apa? Dia ada satu keinginan positif. Dia tak ada negatif. Apa benda pun dia tak fikir negatif. Dia kata positif. Positif maknanya dia lah apa juga bidang dia nak buat. Dia nak duit lagi daripada dalam. Duit dia boleh dapat. Dia dapat positif saja. Dia kata dia nak jual barang apa pun, dia nak duit daripada barang itu. Sebab itu dia pergi jumpa downline ke apa ke, saya bagi dia chance. Dia pergi sendiri, dia jumpa dengan downline. Saya tak bagi support aja. Dia pergi jumpa dengan downline, dia bagi support. Dia bagi kebanyakannya wanita yang bertumbung dengan dia. Dia sangat suka dengan berniaga dengan wanita. Wanita ini kadang-kadang duduk rumah kehilangan suami, dia suka bantu wanita macam itu. Macam mana nak cari hidup dengan dia. Lepas time dia boleh cari duit dengan dia. Sebab itu saya selalu sokong dia dalam apa juga bisnes yang baik. Tapi bisnes MXB ni saya betul-betul support dia. Sebab apa? MXB adalah satu company yang bagus sekali. Saya cari dalam kalangan dalam Malaysia ni, dalam satu company direct selling pun tak ada lah serupa macam MXB. MXB tu tak pernah satu hari pun dia tipu duit kita daripada dia ambil duit daripada share kita, dari saham kita ke apa pun tak ada. Semua duit dia akan pulangkan balik. Bagi tu cantik sekali pasaran dalam MXB ni. MXB ni buat kerja dengan betul dan saya dah buat bisnes ni 6 tahun. Dan 6 tahun saya mendapati company ini betul-betul tak tipu orang lah. Dengan betul-betul buat dia punya pasaran, dia punya saham tu 3 jenis. Dia bonus, apa pun dia bayar dengan betul. 1 sen pun dia tak ambil daripada bonus kita. Sebab itu saya bagi tahu isteri saya, kau buat bisnes MX ni tak akan kena tipu. Dia tak akan tipu 1 sen pun dalam bisnes ini. Sebab itu saya suruh dia buat selalu bisnes MXB hingga engkau berjaya. Sekian, terima kasih. Okay, insya-Allah. Nampak begitu hebatnya sokongan seorang suami kepada isteri dia. Tak putus-putus dia sentiasa memberi support, doa semua tu. Itu yang paling mahal sebenarnya. Sebab kadang-kadang macam kita lah, contohlah macam anak ataupun anak lah. Kalau tak dapat restu ibu bapa pun jadi pasal juga. So lebih kurang juga macam isteri. Sebab kalau isteri tak dapat restu suami, dia nak buat kerja apa pun dia susah. Walaupun dia tahu orang tu memang sangat hebat, contohlah dia hebat, dia buat apa pun dia memang sure jadi. Tapi dapatkan restu tak ada, dia akan jadi payah sikit. So alhamdulillah, nampak kan orang yang berjaya tu memang dia ada orang yang support di belakang dia. Tak kisahlah lelaki, husband ataupun suami, memang akan ada orang yang support. So memang cantik Allah jadikan kita punya kejadian ni ataupun kejayaan ni memang Allah akan atur sebaik mungkin. So bila kita tengok apa yang Puan Kunji share malam ni, Tuan Abu share malam ni, dia membuka minda kita. Dia berbeza dengan pengalaman orang-orang lain. Kalau kita tengok share leader kita yang lain sebelum ni, dia berbeza-beza. Dan yang malam ni memang sangat membuka minda saya. Sebab kenapa? Teknik ataupun cara Puan Kunji buat dia berbeza. Dan dia mampu pergi ke luar negara buat sendiri. Itu yang sangat-sangat menarik perhatian saya lah. Mungkin lepas ni kita boleh buat beberapa tim
buat secara ini. Mungkin lepas PKP ni kot. Kalau dah boleh terbang, mungkin kita boleh buat cara macam ini. Mungkin kita bisnes lah akan jadi lebih mantap. Sebab ramai saya rasa kalau MSB ni, dia berani, cuma dia tak tahu macam mana nak buat dia. Ni Puan Koji dah bagi idea ataupun jalan, jom kita ramai-ramai yang buat. So, jangan tunggu esok lusa, mulakan daripada hari ni ataupun sekarang. Sebab kalau tak sekarang, bila lagi kita nak buat, betul tak? Okay? So, saya tak nak cerita, tak nak ambil panjang lah masa kalian. Sebab kalau tengok kat sini pun dah dekat sejam lebih kita bersiaran. Sebab kalau lebih-lebih kan nanti melirik ngantuk pula. Sebab sekarang pun dah pukul 10. Okay. So, kita nak tutup lah kita punya sesi live hari ini, insyaAllah. And saya nak minta maaf lah. Sebab tadi pun ada gangguan masa Puan Koji buat sharing tadi hujung-hujung. Sebab sebenarnya saya tidak ada meeting sikit dengan orang lain. That's why ada gangguan sikit lah. Okay, saya minta maaf sepanjang sesi live ni mungkin ada menggunakan kata-kata ataupun kata yang tak sesuai semasa saya buat live. Saya minta maaf lah. Kalau benda yang baik tu memang datang daripada Allah lah. Okay, memang apa soalan ataupun sharing ilmu yang datang ni memang yang Puan Koji share pun insyaAllah semua tu dengan izin Allah. Allah nak bagi peluang untuk dia share malam ni. So kita cuba amalkan. Jangan lepaskan peluang, dan saya rasa tak rugi untuk kita share, kita blast kita punya sharing malam ni ramai-ramai untuk esok. Sebab bagi saya benda ni, sharing malam ni sangat-sangat menarik. Okey, sangat-sangat rugi kalau kita tak share kita punya sharing malam ni. Okey, so apa-apa pun terima kasih, and jangan lupa untuk promote kita punya VFit dengan kita punya produk-produk Rozella yang dah sampai dekat Malaysia, dekat HQ sekarang ni pun dapatkan secepat mungkin sebabnya stok memang sangat-sangat terhad. So sangat-sangat rugi kalau anda lepaskan peluang untuk dapatkan kita punya lavender, perfume snail, kita punya love potion, semua tu sangat-sangat rugi kalau anda tak rebut sebab dia punya stok sangat-sangat terhad. Okey, better grab peluang ni dan gunakan promotion yang Miss Pam dah bagi, grab sebaik mungkin dan kita jual lepas ni. Okey, so terima kasih. Saya pun dah dapat lebih kurang 10 WeFit dah jual, and then saya pun dah dapat dalam bulan 10 hingga bulan 12 saya dapat 40 set untuk 40 set lah, dan dapat 2 tiket untuk ke Sabah, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hebat. Maksudnya sekarang ni dah 10 WeFit ni Puan Koji sendiri jual? Ya, betul. Yang buat pre-order tu lah. Alhamdulillah, hebat tengok 10 dah daripada Puan Koji sendiri saja dah 10. Maksudnya dalam kota hari tu dekat 200 yang pre-order tu 10 dia punya. So lagi 190 orang lain punya. Nampak dah banyak tu dah ambil. Dia seorang je dah tamak ni. Memang cepat-cepat. Itulah, saya apapun pun minta maaf lah kalau apa-apa sharing saya ada tersinggung, yang orang kata yang tak seronok didengar ke, saya minta maaf lah. Doakan kami semua, ini saya, suami saya sihat, doakan kami berjaya di MSB, jutawan di MSB, kami dan anda semua di Mass Gabian semua berjaya di MSB, cemerlang di MSB 2021. Kita berada di puncak kejayaan MSB, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, dengan itu kita tutuplah kita punya majlis hari ini. Okey, selamat. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.